Hai, salam hormat dan salam sejahtera kepada penonton siaran Suara Wanita yang sentiasa setia menemani saya, Sharon Kezia. Terima kasih kerana terus menjadikan saluran 122 dan siaran Suara Wanita sebagai pilihan utama anda pada pagi ini. Sememangnya pilihan anda itu tidak akan dikecewakan kerana kita ada topik yang menarik pada hari ini. Jika anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan, malah kritikan, anda boleh terus ke wanita@tvstv.my. Dan sekiranya anda terlepas untuk menonton episod kita pada hari ini, jangan risau, jangan khawatir kerana anda boleh terus saja ke YouTube, type saja Suara Wanita, anda boleh pilih episod yang anda ketinggalan. Jadi topik kita hari ini adalah cukup menarik berkenaan dengan usahawan. Hari ini topik kita adalah usahawan lada wanita berjaya. Wanita yang akan menemani saya hari ini ia merupakan Malaysian Top Achiever pada tahun 2019 dan beliau merupakan ibu kepada 5 orang cahaya mata. Dan apa yang hebatnya tentang tetamu yang akan menemani kita pada hari ini, beliau telah berjaya menghasilkan 41 SKU. Jadi wanita hebat yang saya maksudkan ini adalah Puan Awing, anak Kuasin, atau lebih mesra dikenali sebagai Puan Awin. Apa khabar Puan Awin? Ya, khabar baik. Terima kasih kerana sudi bersama kita dalam siaran Suara Wanita. Okey. Nampak hari ini ciri-cirinya adalah seorang wanita bidayuh. Ya, saya. Jadi Puan Awin adalah seorang wanita bidayuh? Ya, saya. Daripada Padawan kan? Ya, saya. Jadi sebelum Puan Awing kongsikan dengan kita kisah pahit manis beliau dalam memulakan perniagaan lada, kita lihat dulu VT ini. Hello semua, anda tentunya bersama saya Sharon Kezia dalam siaran Suara Wanita. Episod kali ini saya bersama dengan Puan Awing di kebun lada beliau yang terletak di Padawan. Jadi dekat sini anda melihat kami berdua dikelilingi oleh pokok-pokok lada. Anda masih bersama saya dan Puan Awin dalam siaran Suara Wanita. Kepada anda yang baru bersama kami, topik kita pada hari ini adalah usahawan lada wanita. Seperti yang anda lihat dalam VT tadi, itu adalah proses untuk memilih lada yang matang sebelum dikeringkan. Di Puan Awin, kita dah tahu, semua orang dah tahu dah, Sarawak ni memang terkenal dengan tanaman lada. Jadi banyak pengusaha telah mengeluarkan produk masing-masing menggunakan hasil tanaman lada tersebut. Jadi Puan Awin sendiri, bagaimana dalam banyak-banyak tanaman itu, tanaman lada yang dipilih untuk diusahakan? Okey, selamat pagi semua. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak TBS kerana sudi menjemput saya untuk sesi Suara Wanita untuk kali inilah. So, kenapa saya memilih lada sebagai produk ataupun sebagai bahan asas untuk produk yang saya ingin keluarkan adalah kerana lada ni mempunyai nilai yang sangat sentimental value dalam kehidupan saya. Membesar sebagai seorang anak petani ataupun anak pekebun lada, kami memang sudah dididik untuk menanam lada sejak daripada kecil lagi. Jadi kami dibesarkan dan disekolahkan juga hasil daripada penanaman lada inilah. So semestinya sebagai seorang suku Bidayuh, sebagai seorang suku Dayak, saya ingin memperkenalkan produk lada, produk komoditi ini yang kami tanam sejak turun-temurun ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi perkongsian yang cukup menarik. Jadi kita dah tahu dah rupa-rupanya dia inspirasi daripada keluarga kerana beliau melihat hasil kejayaan ibu bapa beliau yang mengusahakan tanaman lada akhirnya berjaya menyekolahkan ke semua adik-beradik beliau. Jadi kita nak tahu lebih banyak lagi perkongsian tentang usahawan lada ini. Kita kembali sebentar lagi, berehat seketika.
Terima kasih kerana terus setia bersama saya dan Puan Awin dalam siaran Suara Wanita. Jadi sebelum rehat tadi kita dah tahulah rupanya inspirasi daripada keluarga beliau agar beliau meneruskan legasi keluarga untuk mengusahakan tanaman lada. Tapi seperti yang kita tahu, Sarawak ni memang terkenal dengan penghasilan lada hitam, lada putih. Nang Ori, Nang Benang-Benang Power adalah jenama yang dihasilkan oleh Puan Awin sendiri. Di Puan Awin, bagaimana Puan Awin menghadapi cabaran untuk memperkenalkan jenama sendiri ke pasaran? Sebab kita lihat dekat pasaran memang dah banyak jenama lada dah. Jadi bagaimana cabaran nak perkenalkannya? Okey, untuk permulaannya, bagi saya cabaran yang paling besar apabila saya mula untuk memasarkan produk lada ni adalah kurangnya ilmu pengetahuan akan produk penghasilan produk hiliran lada. Yang kami tahu selama ini kita tanam, lepas tu kita jemur dan seterusnya macam kita pasarkan kepada orang tengah. Jadi sebagai generasi yang baru, saya pun rasa macam tercabar untuk pasarkan produk lada kami ni dengan jenama sendiri. So daripada situ saya rasa kurangnya pengetahuan akan pembangunan produk ni yang menjadi satu halangan kepada saya pada masa itu. Jadi apa yang saya buat untuk cabaran yang pertama ini adalah saya pergi menghadirkan diri untuk kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak agensi seperti KPDN HEP, seperti pihak MARA, pihak SIRIM dan pihak yang bertanggungjawab untuk membangunkan produk lada seperti Lembaga Lada. Jadi cabaran yang kedua pula, setelah menghasilkan produk, bagaimana pula saya nak pasarkan. So di situ kami bersyukurlah sebagai usahawan lada ataupun usahawan SME, kami banyak mendapat bantuan daripada agensi-agensi yang mengajar kami untuk memasarkan produk lada ataupun produk kami, produk buatan Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi. Dan cabaran yang ketiga semestinya adalah sebelum ni sebagaimana kita ketahui, lada ni memang sudah dimonopoli oleh kaum lelaki yang bukan kaum wanita, seperti kaum wanita dianggap sebagai macam kaum yang lemah sedikit. Sebab lada ni kan berat, so kita kena angkat, kita kena timbang dan sebagainya. So industri lada ni memang sudah dimonopoli oleh syarikat yang besar yang sudah mengeksport lada. Jadi saya mengambil inisiatif tu untuk memasarkan lada ni dengan jenama sendiri, iaitu jenama yang dikatakan tadi, iaitu jenama Nang Ori, jenama yang mewakili orang Sarawak, jenama yang mewakili suku saya. Dan setiap kali saya pergi memasarkan lada saya cuba untuk membawa identiti saya seorang anak Dayak, seorang anak Bidayuh. Sebab itulah every time you akan nampak saya akan memakai suku saya Bidayuh ni untuk saya pasarkan produk saya, untuk saya memperkenalkan jenama saya adalah jenama daripada suku orang Dayak. Malah untuk ekspor-ekspor yang di overseas seperti di Dubai, di Hong Kong, di Taiwan, saya akan dengan bangganya memakai pakaian tradisional kami di mana saja saya berada. Dan cabaran yang seterusnya semestinya adalah cabaran kewangan lah, di mana kita mempunyai kekangan kewangan lah untuk kita bersaing bersama dengan jenama-jenama yang sudah besar. Dan kami bersyukurlah untuk perkara ini pihak agensi ataupun pihak kerajaan juga banyak membantu kita untuk memberi geran ataupun bantuan-bantuan kepada wanita terutamanya yang ingin belajar berniaga. So sebagai wanita kita harus sautlah cabaran itu, di mana jangan jadikan cabaran ini sebagai halangan untuk kita berniaga. So gitu. Wah, satu perkongsian yang penuh dengan inspirasi. Sepertinya Puan Awin ni tak sabar-sabar dia nak menyeru semua wanita di luar sana untuk berani tampilkan diri menyahut seruan kerajaan untuk memulakan perniagaan sendiri. Bagaimana Puan Awin, bagaimana penerimaan keluarga khususnya suami apabila Puan Awin membuat keputusan untuk menceburkan diri dalam mengusahakan lada ni? Okey, sebelum saya mengusahakan lada Sarawak, saya terlibat dalam bidang pengurusan sumber manusia ataupun human resource management, di mana di situ saya banyak bergaul dengan orang ramai akan dunia perniagaan. Tapi pada 4 tahun yang lepas, saya membuat keputusan untuk memasarkan produk lada. Dan pada masa itu saya tidak mendapat sambutan ataupun tidak mendapat sokongan yang penuh daripada suami maupun rakan niaga saya, kerana dikatakan lada ni
terlalu banyak di dalam Ha, pasaran betul. dan semua orang boleh menjual lada dengan pelbagai harga dan cabaran yang seperti harga yang terlalu rendah. Dan pada masa itu saya dengan nekat, pada masa itu saya berada di Puchong, saya bawa lada yang keluarga kami tanam ni ke pejabat saya di Puchong, dan masa itu pada Isnin hingga Jumaat saya melakukan pekerjaan hakiki saya untuk menguruskan perniagaan bahagian Human Resource Management, dan hari Sabtu saya gunakan untuk packing lada saya pada masa itu di dalam pejabat yang masa itu anak-anak juga bantu dan sebab tidak mendapat sokongan daripada suami kan. Tapi lama kelamaan dia boleh lihat yang produk lada yang saya cuba perkenalkan pada masa ini, iaitu sekarang dah kira famous lah. Yang kalau sebut aja lada Sarawak, kalau you Google saja lada Sarawak atau you type aja lada Sarawak dalam FB, you orang akan jumpa lada Sarawak yang akan keluar adalah lada Sarawak Nang Ore. Nampaknya memang apa ada, jangan berputus Ya, asa jangan walaupun putus asa. suami pada mulanya tidak memberi sebarang sokongan, tapi apabila dia melihat kita punya kesungguhan, Yes. dia melihat kita nekat, Ya. akhirnya dia akan mengalah juga, dia akan menyokong juga isterinya. Ya, betul. Jadi dengan kejayaan Puan Awin dalam menghasilkan produk, kita tahu dia telah menghasilkan 41 SKU. Jadi kita nak tahu selepas ini, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Ya, anda masih bersama saya dan Puan Awin dalam siaran Suara Wanita. Jadi kepada anda terus setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Kerana perkongsian Puan Awin ini adalah sangat menarik, khususnya kepada wanita-wanita di luar sana yang ingin mencuburi diri dalam bidang keusahawanan. Jadi sebelum berehat tadi kita dah tahu dah sebenarnya bukan mudah untuk menjadi usahawan lada yang berjaya. Banyak liku-piku yang harus dilalui oleh Puan Awin untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya seperti yang beliau kecapi pada hari ini. Sebenarnya bukan mudah untuk mengusahakan tanaman lada ini kerana tanaman lada ini merupakan satu tanaman yang sensitif. Sebelum itu kita lihat dulu VT ini. Lada yang sudah ditanam selama 3 tahun akan menghasilkan buah yang baguslah. Macam ni, yang ni lebih sesuai untuk dijadikan lada hitam. Tapi kalau yang separuh masak tapi keras, nampaknya isinya penuh, ini disesuai untuk dijadikan lada putih. So, kita akan pilih lada yang betul-betul matang sahaja untuk dipetik. So, ni secara tradisional lah kita buat peleraian menggunakan tangan. Kalau kita ada mesin, kita boleh leraikan guna mesin. Tapi yang ni kita guna tangan je lah. So, caranya macam ni je lah. Kan? Ya, anda masih bersama saya dan Puan Awin dalam siaran Suara Wanita. Seperti anda lihat, BT yang kita tunjukkan tadi bukan mudah untuk menghasilkan lada, bukan mudah untuk memproses untuk menghasilkan lada itu. Tapi kita akan tanya kepada Puan punya badan, bagaimana proses menggunakan lada dan menghasilkan produk berasaskan lada. Puan Awin, boleh kongsikan dengan saya dan penonton bagaimana penghasilan produk berasaskan lada? Okey, lada ataupun lada Sarawak ni biasa diusahakan oleh golongan yang lebih tua, biasanya adalah ibu bapa kita. Di mana lada ni sangat sensitif. Lada ni dia perlu ditanam dengan penuh kasih sayang. Dia perlu dibelai dan perlu sentiasa mendapat perhatian. Sebab itulah golongan muda sekarang sudah rasa macam tak mampu ataupun dah hilang minat untuk menanam lada kerana prosesnya yang sangat rumit. Okey, untuk mendapat lada yang berkualiti daripada kebunnya, lada tu perlulah ditanam, disediakan busutnya dan ditanam menggunakan keratan dan kita perlu menyediakan tiang untuk lada tu naiklah. So selepas 3 tahun kita dalam masa 3 tahun tu kita kena membaja, kita kena merumput
dan kita kena menjaga pengairannya, dan selepas 3 tahun hanya lada tu betul-betul matang untuk dipetik. Jadi untuk memetik lada juga ada caranya ataupun tekniknya yang tersendiri. Kita harus pastikan lada itu sudah betul-betul matang. Di mana kalau yang sudah matang bijinya adalah lebih keras, dan kalau yang belum matang tu bijinya masih kecil. Dan untuk kami lah, kebun-kebun lada ni biasanya ditanam di kawasan yang lereng bukit, sebab kita nak pastikan akarnya tidak terkena air. Sebab itulah setiap kali kita akan lihat lada tu ditanam di kawasan yang berbukit bukau, di dalam hutan. Dan lepas tu untuk apa ya? Selepas lada itu dipetik, dia akan dijemur untuk mendapatkan lada hitam. Tapi sebelum tu kita kena asingkan lada itu daripada tangkainya lah, menggunakan tangan ataupun menggunakan mesin yang telah disediakan. Namun bagaimana untuk menghasilkan lada putih pula kan? Itu soalan bonus yang sering saya dengar. Even though pula cakap. Walaupun kadang-kala orang Sarawak juga ada tanya soalan yang sama kepada saya. Puan Awin, sama tak proses untuk mendapatkan lada hitam dengan lada putih tu? So itu adalah soalan bonus, memang akan saya jawab. Iaitu lada putih dengan lada hitam ni dia dihasilkan daripada pokok yang sama. Cuma cara kita memproses ataupun mengeringkan lada tu berlainan. Lada hitam kita hanya asingkan daripada tangkai dan kita jemur di dalam di atas matahari yang terik dalam 3 ke 4 hari. Siap. Boleh disimpan. Tapi untuk lada putih pula, kita haruslah memilih lada yang betul-betul berkualiti, yang besar. Kita akan merendam lada tu di dalam air yang mengalir, selama 14 hari. Kalau air tak mengalir tak boleh lah Puan Awin? Kalau air yang tak mengalir, dia akan menghasilkan lada yang berbau. Sebab itulah kualiti lada putih Sarawak kualiti yang baik, kerana orang tua ataupun kebanyakan tempat di Sarawak mempunyai sungai yang mengalir. Jadi orang tua kita akan letak lada tu di dalam sungai yang mengalir itu. Lepas tu dia punya bau akan ikut sekali dengan arus sungai airnya. Lepas tu selepas kita keluarkan lada tu daripada guni yang kita rendam tu, kita akan buangkan dia punya kulit, dan proses seterusnya adalah untuk dijemurkan selama 3 ke 4 hari. So prosesnya memang sangat rumit, dan sebab itulah lada putih kalau dibandingkan dengan lada hitam harga dia lebih mahal. Malah satu berita baik ya untuk orang Sarawak ataupun semua orang ketahui bahawa lada Sarawak, iaitu lada putih kita, merupakan lada terbaik dunia, kerana inilah salah satu sebabnya, iaitu kalau disebut sebagai creamer white pepper, itu adalah lada terbaik dunia. Sehingga hari ini masih digelar lada terbaik dunia untuk Sarawak white pepper. Satu fakta menarik yang dikongsikan oleh Puan Awin bersama kita, sebab saya pun baru tahu. Sebenarnya kalau Puan Awin tak kongsikan tadi, saya baru tahu. Jadi untuk pengetahuan penonton di rumah, Puan Awin juga merupakan satu-satunya wanita yang mempunyai lesen ekspor. Ya, betul. Lesen ekspor tanaman lada ke luar negara. Jadi bagaimana proses mendapat lesen tu Puan Awin? Adakah sukar? 4 tahun yang lepas, saya telah mendaftarkan perniagaan di Sarawak ini, dan prosesnya agak rumit bagi saya. Yang sebelum ni kalau saya di Semenanjung, dalam masa 1 jam kita daftar SSM, kita boleh dapatkan sijil pendaftaran syarikat dalam masa 1 ke 2 jam. Tapi berbeza di Sarawak, saya mengambil masa hampir 1 bulan untuk dapatkan sijil pendaftaran daripada lembaga hasil. 1 bulan. Itu belum lagi saya perlu buat permohonan untuk mendapatkan lesen. Di mana untuk mendapatkan lesen ni kita harus ada gudang, kita harus ada peralatan yang kita kena gunakan untuk memproses, dan prosesnya boleh dikatakan sangat sedikit rumit lah dibandingkan dengan proses yang untuk dapatkan lesen perniagaan dengan untuk mendapatkan lesen untuk mengeksport. Dan masa itu saya pun terkejut lah, dia kata, Puan Awin, you tahu tak,
kamu adalah wanita Dayak yang pertama untuk Ah. mendapat lesen untuk mengeksport dan memborong lada Sarawak. So saya pun rasa terkejut lah, tapi Hmm. benda tu menjadikan satu inspirasi kepada Betul. saya yang kata, oh selama ni orang Dayak ni hanya tahu tanam lada, hanya tahu borong jual kepada orang tengah. Tapi hari ini saya bersyukur dan menjadi satu kebanggaan lah juga saya dan menjadi satu inspirasi juga pada saya yang saya harus bersungguh-sungguh untuk memasarkan produk kebanggaan kami itu yang sehingga hari ini masih lagi the one and only tu dah Ya, ada 4 betul. tahun dah belum lagi ada wanita yang kedua, wanita Dayak yang Terus kedua masih tu. mengekalkan ranking di tempat pertama di Sarawak. Ya. Jadi Puan Awin setelah 4 tahun berjaya memasarkan Ya. produk berasaskan lada ini, ada berapa stokis? Berapa stokis, berapa ejen di bawah seliaan Puan Awin? Okey, sebelum tu, sebelum pergi kepada bab stokis, lada Sarawak ni yang saya proses ni, yang saya botolkan ni sudah memasuki pasaran hypermarket ya. Yang dikatakan sebagai jualan offline, di mana pada tahun kedua saya sudah berjaya memasarkan produk lada Sarawak kita dekat Ion Mall, seluruh Malaysia, Maidin, Giant dan coming soon kita akan masuk ke Tesco. Dikategorikan sebagai produk yang sudah memasuki pasaran seluruh Malaysia dan di supermarket di Brunei dan Singapura pada tahun-tahun lepas kita sudah dapat menembusi pasaran itu. Jadi itu yang pencapaian untuk produk lada kita yang serbuk tu. Namun yang pasal stokis, yang pasal ejen, itu adalah perniagaan online, itu perniagaan online. Setakat hari ini kita mempunyai lebih kurang 2,377 orang ejen ataupun eksekutif partner mobile yang sah berdaftar dengan kita untuk menjalankan perniagaan, iaitu hanya menjual produk yang berasaskan lada, yang produk viral kita yang telah banyak membantu wanita suri rumah untuk menjana pendapatan daripada rumah hanya menggunakan handphone ya. Betul. Tak payah ada produk, you tak payah ada store, you tak payah ada SSM dan sebagainya, you sudah boleh mulakan perniagaan. Betul lah. Jadi sebelum kita mengakhiri rancangan kita Puan Awin, sedikit pesanan atau tips kepada wanita di sana yang ingin memulakan perniagaan, ingin menjadi usahawan. Untuk memulakan perniagaan sangat mudah. Untuk mengekalkan perniagaan itulah yang paling susah. Untuk mengeluarkan produk, siapa-siapa pun boleh keluarkan. Tapi untuk pasarkan produk tu, itulah bab yang paling challenge untuk setiap wanita ataupun perniagaan. Oleh itu, saya menasihatkan wanita ataupun sesiapa sahaja yang ingin memulakan perniagaan untuk memasarkan produk, sama ada nak produk sendiri ataupun produk orang lain, saya nasihatkan yang baru nak berjinak-jinak lah, yang belum pernah berniaga, yang baru nak berjinak-jinak ya untuk melakukan perniagaan, anda boleh belajar daripada mereka yang memang sudah pernah melakukan perniagaan ataupun dengan menjual produk yang sedia ada, iaitu paling mudah mulakan dengan perniagaan di atas talian dengan menjual produk yang viral, dengan produk yang ada platform, yang ada sistem. Di mana kalau di Nang Ori, kalau di dalam sistem kami mengajar usahawan kami ataupun kami mengajar ejen kami untuk berniaga setiap minggu daripada zero cost marketing, maksudnya tidak perlu mengeluarkan apa-apa modal, you boleh mendapat income daripada rumah hanya dengan online sahaja. Sangat menarik ya. Jadi kepada wanita di luar sana, jika anda ingin ataupun berminat ingin menjadi usahawan, anda boleh saja pergi ke Facebook Puan Awin untuk mungkin anda boleh mendapat sedikit nasihat ataupun konsultasi daripada beliau. Jadi kepada anda semua, terus setia bersama kami pada waktu dan siaran yang sama. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Bye.